Dan ini berlanjutan tatkala perbincangan saya dengan Presiden Jokowi bulan Januari, kita sebagai negara sahabat harus selesaikan perkara yang berlarutan selama 18 tahun. Kita beransur. Tanjung Karang tinggal kapal ni, tertinggal kapal. Tanjung Karang. Yang berhormat nak bercakap tu Jamlah. diri ya. Jangan duduk dalam bercakap. Peraturan 41. Kita persilakan Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kota Baru minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, Kota Baru. Perjanjian ini dimeterai setelah diperakui oleh Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara, Jabatan Pemetaan, Hidrografi Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan tadi ya. Jadi setelah mereka teliti dan perjumpaan akhir dengan saya dipuas hati, barulah kita meterai. Dan ini berlanjutan tatkala perbincangan saya dengan Presiden Jokowi bulan Januari, kita sebagai negara sahabat harus selesaikan perkara yang berlarutan selama 18 tahun. Jadi sebab itulah pada 8 Jun kita mengakukan persetujuan berdasarkan, ini prinsip dia, kepentingan kita, titik sempadan yang tidak kita pertikai dan undang-undang antarabangsa terutama Konvensyen Undang-Undang Laut 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Yang jadi masalah ni ialah sebahagian daripada kita yang menjerit-jerit di luar, dia tak baca treaty itu. Dia tak baca kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu tidak termasuk, treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding. Termasuk yang disebut di Sebatik, Sulawesi Selatan, kerana dalam memuktamadkan kita akan undang wakil Sabah dan oleh kerana belum ada persetujuan maka bab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian bahawa garis penyelesaian bagi segmen 8B, 8C ada dalam peta, kononnya memberikan impak negatif, juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Jadi rundingan untuk melengkapkan garis sempadan wilayah di Laut Sulawesi masih diteruskan. Ada yang sebahagian kecil, ya, iaitu titik M, B1, tak salah saya, B, C dan P. Itu masih belum dapat dimuktamadkan kerana saya beritahu kepada Presiden Jokowi itu Malaysia masih bertahan sebagai milik Malaysia dan Presiden Jokowi kata setakat pakar-pakar dia sebut milik dia. Maka kita menangguhkan dan meneruskan perbincangan. Jadi yang diteliti itu oleh kedua pihak aspek teknikal, perundangan, ekonomi dan telah disepakati dan saya puas hati kerana delimitation of the territorial sea between states with opposite or adjacent coast dalam artikel 15 itu kita patuhi sepenuhnya dan kita juga mengambil kira keputusan ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, the most logical
and the widely practiced approach is first to draw provisionally an equidistant line and then to consider whether that line must be adjusted in light of the existence of special circumstances. Nah, kedua-dua peraturan ini kita ikuti mengikut peraturan. Ada yang bangkitkan soal, baik, saya jawab sekat itu dulu dan terima kasih.